الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk kita sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan kemudian sama-sama kita dapat mendengar tazkirah, yakni peringatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan ayat-ayat Al-Quran dan hukum-hukum syar'i. Kerana peringatan ini amat penting bagi kita. Hari-hari kita hendaklah sentiasa beringat, berhati-hati dalam kehidupan. Kita bimbang kita ini tidak sentiasa duduk dalam keadaan beringat. Maksudnya kita ini sentiasa lalai daripada memperingati nikmat Allah Subhanahu wa taala, daripada mengingati segala perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara-perkara maksiat yang boleh membawa kepada dosa. Oleh yang demikian, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memelihara kita dan menjauhkan kita daripada segala maksiat. Jadi alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang begitu ramai pada malam ini, alhamdulillah dapat sama-sama kita mendengar, mempelajari ilmu-ilmu, mengambil intipati yang akan disampaikan. Jangan tengok kepada orang yang menyampaikan, kerana orang yang menyampaikan ilmu ini adalah orang yang lemah, nak dibandingkan dengan al-fadil ataupun orang-orang yang lebih baik daripada orang yang menyampaikan pada hari ini. Jadi orang yang hari ini terlalu kerdil di Allah Subhanahu wa taala dan terlalu sedikit ilmu. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Aku tidak beri kepada kamu ilmu melainkan sedikit sahaja. Jadi kita ni sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sedikit. Walaupun kita belajar kita kita ni alim, tapi sebenarnya sedikit sahaja ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tetapi walaupun sedikit ilmu yang dikurniakan kepada kita itu, kita hendaklah mensyukuri dan beramal dengan ilmu yang dikurniakan kepada kita. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tidak beramal dengan segala ilmu
yang dikurniakan kepada kita, maka kita tergolong di kalangan orang yang dalam keadaan yang titik. Ada ilmu titik itu tidak beramal juga dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati dia akan gemetar. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Contohnya zikir-zikir yang kita sedang sebut, adakah hati kita yang gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kerana pada suatu masa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, sebenarnya terlalu susah kita ini mencapai kesempurnaan iman. Kerana kalau kita lihat zikir yang kita alunkan tiap-tiap hari, tiap-tiap kali selepas solat, ditambah pula selepas solat semasa tujuh dan sebagainya, kita zikir, hati kita masih lagi tidak gemetar. Kalau tengok ayat Quran ini, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah, sekiranya orang-orang yang sempurna iman, sesungguhnya orang-orang yang sempurna iman itu bila disebut nama Allah dia akan gemetar. Wajilat ni jadi takut, ada perasaan takut. Macam kita takut polilah, tengok poli tu hari itu ada depan, kita orang kalau kita buat salah, contohnya motor tak ada rotek ke, tak, motor tak ada rotek ke, ada lesen fee, tak fee, jadi kita melakukan kesalahan, bila bertemu dengan penguat kuasa kita akan rasa takut. Itu baru dengan penguat kuasa. Tetapi orang yang betul-betul sempurna iman dia, bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama dia, maknanya menyebut Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan gemetar, takut. Kerana orang yang sempurna iman itu, dia akan tahu suatu masa nanti dia akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Oleh yang demikian, untuk menyempurnakan iman kita ini, banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Dengan cara kita menjauhi maksiat, berbagai-bagai maksiat kita hendaklah jauhi, dengan melakukan berbagai-bagai perkara yang boleh mendatangkan pahala, kebajikan, kebaikan, sedekah, sabar, zikir, dan bermacam-macam lagi. Oleh yang demikian, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Bila dibacakan, apabila dibacakan kepada mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran, menjadikan mereka tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman, maka bertambah keimanan mereka. Zadatuhum, zada yaitu zad, maknanya bertambah.
zadatuhum imana, keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka jugalah mereka berserah. Jadi orang-orang yang sempurna iman dia ni, bila sebut nama Allah, sebut akan Allah Subhanahu wa taala, hatinya gemetar. Kemudian bila dibaca ayat-ayat Al-Quran, akan bertambah keimanan. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya, kita hendaklah memahami apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Bukan sekadar kita membaca Al-Quran. Jadi untuk memahami apa yang termaktub di dalam Al-Quran, kita orang Melayu ini perlulah belajar. Sebab itu pentingnya belajar. Jangan pandang remeh. Daripada kita duduk rumah tak tahu apa kerja, baik kita belajar, mendengar huraian-huraian, tafsiran-tafsiran yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mempunyai ilmu dalam bidang tafsir dan sebagainya. Jadi untuk menambahkan keimanan kita juga, kita hendaklah memahami nafsiran ayat-ayat Al-Quran serta membaca Al-Quran dengan tafsir. Maksudnya, kita jangan baca Al-Quran tu Quran yang tak ada tafsir, tak ada penafsiran. Kita membaca Al-Quran hendaklah tengok pada penafsiran. Jadi kalau kita tengok semua orang, dia hafiz. Hafiz ni adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang ingat Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama dia ingat sahaja Al-Quran. Bila dibaca Al-Quran, dia boleh melagukan dengan berbagai-bagai lagu. Lagu Sudais ke, lagu Sa'ad Al-Ghamidi ke, lagu Masyari Rashid ke. Macam-macam lagu boleh buat. Sedap dia kita dengar. Mungkin boleh menambahkan khusyuk dalam sembahyang, dan mungkin boleh menyebabkan kita tertidur dalam sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang sempurna iman dia, bila dibaca makin sedap ni, dia akan bertambah keimanan kerana dia memahami ayat-ayat yang dibaca. Tetapi kalau seseorang itu tidak sempurna iman dia masih di tahap pertama, ataupun dia tidak berjaya menambah keimanan dia, bila dibaca ayat-ayat Al-Quran, bila disebut Allah, nama-nama Allah, dia tidak rasa, gemetar pun tak rasa, iman dia makin bertambah pun dia tak dapat rasa. Oleh yang demikian, kita hendaklah mempelajari Al-Quran ni bukan sekadar kita baca, bukan sekadar dengan bacaan. Jadi tak dinafikan kalau kita ni tidak pandai mengaji Al-Quran, maksudnya tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kita perlu mempelajari, membaca dulu. Ni Quran baca walaupun ni. Orang sebut walaupun ni dia walaupun. Jadi benda tu perlu dipelajari. Al-Quran tu wajib dipelajari. Tetapi peringkat yang pertama boleh belajar Al-Quran dulu, perbetulkan bacaan dulu. Jadi kalau kita nak tambah lagi, bila dah kita fasih dalam bacaan Al-Quran, kita tambahkan keimanan kita dengan membaca mengikut penafsiran. Tuan-tuan ni kita tahu maksud ayat Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang hari kiamat. Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang terdahulu, kisah-kisah Bani Israel, kisah Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi bila kita tahu dan bila kita faham penafsiran ayat-ayat Al-Quran,